Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Yang dihormati pengerusi Masjid Jami' Farid Kasih dan ahli jawatan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama pada malam ini dalam kuliah ilmu dalam kitab Mastika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam bab wajib menuntut ilmu, agama dan kelebihannya. Pada malam ini kita tengok hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22. Hadisnya daripada Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabdanya, ta'allamul ilma wa 'allimuhun nasa. Nabi bersabda, pelajarilah ilmu-ilmu agama, pelajarilah ilmu-ilmu agama. Kata Nabi, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu-ilmu agama, wa 'allimuhun nasa, dan ajarkanlah ia kepada orang ramai. Ini Nabi kata, Nabi bersabda, pelajarilah ilmu agama, bukan sekadar kita belajar, tetapi kita menyampaikan kepada orang lain. Ini yang Nabi sabda. Nabi kata, bukan sahaja kita ini belajar ilmu agama, tetapi dengan ilmu yang kita belajar itu kita sampaikan kepada orang lain.
Sebab itulah tuan-tuan, pada mulanya saya tak nak sampaikan, saya tak kata orang tu tak terbuka nak jadi penceramah awalnya, tetapi bila memikirkan balik semula tentang ilmu yang kita ada dan kita perlu sampaikan kepada orang lain, jadi daripada situlah mula kita belajar sikit-sikit untuk kita menyampaikan kepada orang lain. Ilmu yang saya sampaikan kepada tuan-tuan, ilmu yang ada di dalam kitab dan ilmu yang saya ada, kita sampaikan. Itu caranya. Sebab itu Nabi SAW kata, belajarlah ilmu agama dan sampaikan. Nanti kita tengok dia punya perbahasan dia. Kemudian ta'allamul fara'idha wa'allimuhan nasa. Kata Nabi lagi, pelajarilah perkara-perkara yang difardukan dalam Islam, kemudian wa'allimuhan nasa, dan ajarkanlah dia kepada orang ramai. Perkara-perkara fardu dalam Islam. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya perkara-perkara yang difardukan itu seperti solat, puasa dan sebagainya, itu kita perlu belajar dan sampaikan kepada orang lain. Kita tak boleh menunaikan solat kalau kita tak belajar ilmu tentang solat. Tuan-tuan tengok, cuba saya buat contoh solat saja. Sebab solat ni hari-hari kita buat. Hari-hari kita buat. Ada tak kita ini sebelum kita menunaikan solat, ada tak kita belajar dahulu tentang solat? Tahulah Ustaz, saya sekolah agama. Masa sekolah agama dulu saya dah belajar. Tapi adakah kita belajar itu dengan secara ringkas? Adakah kita tahu semayang subuh 2 rakaat, semayang zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, kita tahu. Kita tahu takbiratul ihram, kita tahu baca doa iftitah, kita tahu baca surah Fatihah, kita tahu baca surah-surah yang ada dalam Al-Quran, kita tahu sujud, kita tahu rukuk dan sebagainya, semua kita tahu. Tapi tuan-tuan, dalam ilmu solat ini juga, dalam bila mana kita menunaikan solat, ada perkara-perkara yang lain yang kita perlu tahu. Sebagai contoh, apa dia dalam solat, perkara-perkara itu dipanggil sebagai sunat ab'ad dan sunat hayat. Tahu tak tuan-tuan? Dalam kita solat ini, daripada takbiratul ihram sampai kita beri salam, perbuatan-perbuatan yang kita buat itu ada kalanya dia masuk dalam sunat, dia termasuk dalam sunat ab'ad, dan dia termasuk dalam sunat hayat. Bukan sekadar kita ni tahu solat saja, tetapi kita kena tahu perbuatan yang kita buat itu sama ada dia sunat hayat atau sunat ab'ad, sama ada dia rukun. Jadi sebab itu tuan-tuan kena belajar ilmu-ilmu yang perkara-perkara yang difardukan dalam Islam. Kemudian bila kita dah tahu tentang solat, kita dah ada ilmu tentang solat, maka kita ajarkan pula kepada orang lain perkara tentang solat ini. Mungkin kawan-kawan kita tak tahu. Mungkin kawan kita tak tahu. Jadi kita dah tahu tentang solat, rukun-rukun solat kita tahu, sunat ab'ad kita tahu, sunat hayat kita tahu, maka kita sampaikan kepada orang lain. Sebagai contoh tuan-tuan, beri salam. Beri salam ini belah kanan
Belah kanan hukumnya apa tuan-tuan? Memberi salam. Ha, ini kita kena tahu. Memberi salam ini sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Tiba-tiba satu masa tu kita sembahyang berjemaah lah, katakan tiba-tiba kita sembahyang, imam tu dia cuma beri salam belah kanan sahaja, belah kiri dia tak bagi salam. Yang kita ni pun macam tahu, kita pun cakap, imam sembahyang tak sah lah. Kenapa? Sebab imam tak bagi salam belah kiri. Nampak tak? Akibat kalau kita tak belajar tentang solat. Kita tegur orang tu pula, kita kata dia sembahyang tak sah. Sebab apa? Tak bagi salam belah kiri. Kalau kita belajar, kita tahu bahawa beri salam belah kanan itu wajib, belah kiri itu sunat. Sebab itu kata Nabi, belajarlah perkara-perkara yang difardukan dalam Islam dan ajarkan dia kepada orang lain. Kemudian ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nasa. Kata Nabi lagi, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah dia kepada orang lain. Al-Quran ini juga kita perlu belajar. Bukannya Al-Quran ini asal kita pandai baca je. Kita perlu belajar. Bukan sahaja hukum tajwidnya, sebutannya, makhraj hurufnya, semua itu kita kena belajar. Bukan mudah tuan-tuan, bukan mudah untuk kita belajar Al-Quran ini dan kita mengajarkan dia kepada orang lain. Alhamdulillah, saya rasa dekat masjid Pak Kasih ni ada belajar Al-Quran. Kemudian fa innimru'un maqbudun wal ilmu sayuqbadu wa tazharul fitanu hatta yakhtalifa asnani fi faridatin la yajidani ahadan yafsilu bainahuma. Kerana apa tuan-tuan Nabi suruh kita ini belajar tentang ilmu-ilmu ini dan Nabi suruh kita sampaikan kepada orang lain? Kenapa? Sebab kata Nabi, fa innimru'un maqbudun. Kerana kata Nabi, sebenarnya aku seorang yang akan mati seperti makhluk-makhluk yang lain. Kerana Nabi kata satu hari nanti baginda Nabi juga akan wafat. Kalau tak ada orang yang belajar ilmu agama dan tiada orang yang menyampaikan ilmu agama, apa akan jadi pada agama kita selepas kewafatan Nabi SAW? Sebab itu dalam hadis ini tuan-tuan, Nabi menekankan kepada kita supaya belajar dan sampaikan kepada orang lain. Baginda Nabi dah pun wafat, meninggalkan kita. Kalaulah tak ada orang-orang alim ulama kita, pak kiai kita yang menyampaikan ilmu agama, siapa lagi yang nak sampaikan? Penat tuan-tuan, Nabi berdakwah menyebarkan agama Islam ke serata dunia, tiba-tiba tak ada orang yang menyambung, tak ada orang yang menyampaikan agama Islam selepas kewafatan baginda Nabi, maka kita akan terus hidup dalam keadaan yang kegelapan tuan-tuan. Zulumat, hidup dalam kegelapan. Kerana apa? Kerana tiadanya orang-orang yang menyampaikan ilmu-ilmu tentang agama Islam. Kemudian wal ilmu sayuqbadu,
wa tazharul fitanu hatta yakhtalifa asnani fi fariḍah. Dan ilmu juga akan diambil kembali oleh Tuhan dan hilang lenyap. Apabila baginda Nabi tuan-tuan dah pun wafat, ada penyambung warisannya, iaitu al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama yang menyampaikan ilmu-ilmu agama ini tuan-tuan, kata Nabi, ilmu ini juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari nanti, dan dia akan hilang lenyap. Bukannya Allah tarik ilmu tu sekaligus hilang semua, tak ada. Bukan Allah tarik semua. Tapi bagaimana Allah tarik ilmu ini tuan-tuan? Dengan Allah mematikan seorang demi seorang ulama-ulama kita. Orang-orang yang menyampaikan ilmu ini, Allah akan tarik seorang demi seorang. Tuan-tuan bayangkan, katakanlah ada 40 orang ulama, katakan ada 40 orang ulama. Allah tarik satu, tinggal 39. Kemudian Allah tarik satu lagi, tinggal 38. Kalau bukan kita yang bertanggungjawab belajar dan menyampaikan ilmu pada orang lain, kalau kita tak ambil tanggungjawab tersebut, maka ulama-ulama yang tadi, bila Allah dah tarik seorang demi seorang, maka akan habis. Sebab itu penting tuan-tuan, bila mana kita belajar ilmu agama ini, kita fahamkan betul-betul dan kita sampaikan kepada orang lain, supaya kematian-kematian yang ulama ini tinggalkan tadi, ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, ada orang yang menampung dia, ada orang yang menyambung dia, supaya ilmu ini tak hilang. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam menyampaikan ilmu ini, kuliah-kuliah ini, kadang-kala kita tengok, alhamdulillah sekarang ini pun ramai di antara penceramah-penceramah kita, orang-orang yang menyampaikan ilmu ini, kebanyakannya masih muda-muda lagi lah. Ada maksudnya pewaris untuk menyampaikan ilmu ini. Di Batu Pahat ada 100 lebih guru, ustaz dan ustazah yang memiliki tauliah mengajar. Batu Pahat ada 100 lebih. Daerah lain pun ada jugalah. Tapi di Batu Pahat ada 100 lebih. Ada yang bahagian di kawasan Senggarang sini, ada yang ambil di kawasan Rengit sana, ada yang ambil di kawasan Batu Pahat, di kawasan Bandar, ada yang ambil di kawasan Parit Sulong. Itu adalah ustaz-ustaznya. Guru takmir ada 90 orang. Jadi tuan-tuan, ilmu ini juga akan hilang kembali, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ilmu-ilmu ini akan diambil oleh Allah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tazharul fitanu, maka akan lahirlah berbagai-bagai fitnah. Bila orang-orang yang alim ulama ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang tinggal ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai ilmu agama yang cukup. Tak akan ada orang yang mempunyai ilmu agama yang begitu mendalam, yang begitu faham tentang agama, tetapi mereka akan bercakap seolah-olah mereka ini tahu tentang agama. Ini yang banyak berlaku pada zaman
zaman sekarang ini. Banyak tuan-tuan yang berlaku pada zaman ini, dipanggil sebagai ulama-ulama media sosial. Ulama-ulama media sosial ramai. Tuan-tuan buka je lah dalam Facebook, dalam YouTube dan sebagainya itu. Tuan-tuan tengoklah. Kisah dua orang, kisah sepasang suami isteri itu, tuan-tuan tengoklah. Heboh. Kan? Makan ubat tahan sakit hukumnya haram. Masuk neraka. Tuan-tuan tengoklah. Orang yang minum susu banyak, mata jadi kabun, dia cakap. Tuan-tuan tengok dalam video, itulah contoh-contoh apabila ilmu agama ini kurang difahami dengan baik, maka akan lahirlah fitnah-fitnah yang akan merosakkan umat Islam. Ada suatu isu, dialah orang pertama yang akan memberikan pendapat, yang akan memberikan pandangan, tetapi pandangan yang diberikan itu bukan berlandaskan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Dia berdasarkan kepada fahaman dia sendiri. Ini banyak. Maka kita kena berhati-hati. Kata Nabi SAW, akan lahirlah berbagai-bagai fitnah, kekacauan. Hatta yakhtalifasnani fi faridah, sehingga kan akan berselisih dua orang dalam satu perkara yang difardukan. Akan berlaku perselisihan di kalangan umat Islam disebabkan orang-orang yang seperti ini, yang tidak ada ilmu agama yang cukup, yang tidak diberikan kefahaman agama yang sebenarnya, berbicara soal agama, maka akan menyebabkan perselisihan di kalangan umat Islam. Nabi dah sabdakan, Nabi dah sebut tuan-tuan dalam hadis ini 1400 tahun yang lalu, dan perkara inilah yang sedang berlaku ketika ini. Kemudian la yajidani ahadan yafsilu bainahuma, yang mereka tak dapat seorang pun yang boleh menyelesaikan perkara yang diperselisihkan itu. Disebabkan itu tuan-tuan, maka akan berlakulah perselisihan di kalangan umat Islam, dan tak ada orang yang berjaya yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, kerana masing-masing tak cukup ilmu. Masing-masing tak cukup ilmu, jadi macam mana nak menyelesaikan tentang perselisihan di kalangan umat Islam ini. Baik. Jadi dalam hadis ini tuan-tuan, perkara yang Nabi sampaikan ini, yang pertamanya Nabi menyuruh kita supaya belajar ilmu-ilmu agama. Nabi SAW amat menekankan umatnya supaya memahami betapa besarnya faedah mencari dan menuntut ilmu. Kerana apa? Kerana ia merupakan suatu perkara yang boleh menghapuskan kejahilan dalam diri kita. Kita ni tuan-tuan bukannya orang yang pandai. Kita ni bukan orang yang belajar tentang ilmu agama ini dengan mendalam. Jadi apabila adanya kelas-kelas agama, adanya kuliah-kuliah, adanya ceramah-ceramah dan sebagainya itu tuan-tuan, kita datang untuk kita dapat serba sedikit berkenaan dengan ilmu ini. Jangan jadi orang yang sombong. Dahlah kita ni tak tahu tentang ilmu agama, tapi bila ada kuliah ilmu, bila ada majlis ilmu, kita tak datang. Rugi tuan-tuan.
rugi. Sebab ini amat ditekankan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita tengok tuan-tuan, jahil ini sebenarnya adalah gelaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada seorang manusia yang bernama Umar bin Hisham. Siapa dia Umar bin Hisham ini tuan-tuan? Abu Jahal. Abu Jahal. Tuan-tuan datang kuliah malam ni, tuan-tuan dapat satu ilmu. Nama Abu Jahal yang sebenarnya ialah Umar bin Hisham. Ilmu. Taklah kita ni tahu Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Jahal. Tapi nama dia, nama dia Abu Jahal lah. Tak tuan-tuan, Abu Jahal ni gelaran. Nama sebenarnya ialah Umar bin Hisham. Gelaran ini bukannya dia dapat kerana dia tiada kuasa ataupun sebagainya itu. Tuan-tuan, kalau tengok Abu Jahal ini pada zaman ketika itu, dia merupakan orang yang berkuasa di kalangan pemerintah ataupun di kalangan penduduk-penduduk Mekah ini. Abu Jahal ini adalah orang yang mempunyai kuasa ketika itu di kota Mekah. Kemudian sebelum Nabi SAW menjadi Rasul, kekuasaan Abu Jahal begitu terselah sehingga ada orang yang memanggilnya dengan gelaran Abul Hakim, Abul Hakam, yang ini ketua hakim. Sebelum baginda Nabi menjadi Rasul, dilantik menjadi Rasul, Abu Jahal ini orang panggil dia Abul Hakam, iaitu ketua hakim. Sebab apa? Sebab segala keputusannya hendaklah diterima walaupun perkara itu bercanggah dengan Islam. Apa-apa yang dia cakap, apa-apa yang dihukumkan, orang mesti terima walaupun perkara itu bercanggah dengan Islam. Tetapi apabila Nabi dilantik oleh Allah menjadi Rasul, maka gelaran Abul Hakam itu, ketua hakim itu, gelaran itu, Nabi SAW menukarkannya kepada Abu Jahal. Disebabkan apa tuan-tuan? Disebabkan Abu Jahal ini sebenarnya tak faham tentang Islam, dan dia tak nak mengaku, dan dia tak nak belajar tentang Islam. Sebab itu Nabi memanggilnya dengan gelaran Abu Jahal. Abu Jahal ini tuan-tuan, kalau kita cakap bahasa kasarnya kalau kita cakap bahasa kasarnya, orang yang paling bodoh. Jahil. Ni dia. Baik. Kemudian kejahilan itu dalam pepatah Arab ada mengatakan bahawa kejahilan itu adalah pembunuh bagi kehidupan. Kejahilan itu adalah pembunuh bagi kehidupan. Maka bila dah kena bunuh, maka mana mungkin nak dibezakan yang mana satu yang hak dan yang mana satu kebatilan. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh membezakan mana dia perkara yang akan menghancurkan akidah, iman dan sebagainya itu, bila kejahilan adalah pembunuh bagi kehidupan. Maka kita berhati-hati. Sebab itu Nabi berpesan kepada kita supaya nanti kita ada bekalan, kerana dengan ilmu itulah akan menghasilkan amalan. Amalan yang kita buat ini tuan-tuan, Allah akan terima dengan ilmu, bukannya kita ikut-ikut orang je. Amalan yang Allah akan terima adalah amalan yang disertai dengan ilmu. Kemudian, dan dengan amalan itulah nanti kita akan
membawanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebab itu tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi yang lain, baginda menghuraikan tentang etika kehidupan di dunia, iaitu bagaimana kita nak dapat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita selalu doa ni, selalu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini kita selalu doa. Bagaimana kita nak dapat kehidupan fid dunya hasanah? Macam mana kita nak dapatkan kehidupan dekat dunia kita ini baik? Wa fil akhirati hasanah, dan juga kehidupan kita di akhirat itu kehidupan yang baik. Wa qina azabannar, dan bagaimana kita nak menghindarkan diri kita ini daripada siksaan api neraka. Kita doa tuan-tuan. Setiap kali selepas solat kita akan doa dengan doa ini. Jadi sebab itu kata Nabi SAW, perbanyakkanlah kita, belajarlah tentang ilmu agama, supaya kehidupan kita bukan sahaja baik di dunia, malah juga di akhirat. Tuan-tuan, kemudian kata Nabi yang keduanya, ajarkan kepada orang ramai. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh nak menyekat ceramah-ceramah, kuliah-kuliah ilmu yang nak disampaikan. Cuma kadang-kadang tuan-tuan, di kalangan penceramah-penceramah, ustaz-ustaz ini kadang-kadang ada setengah-setengah ucapannya itu kadang-kadang mengelirukan. Itu dia. Sebab itu tuan-tuan tengok di negeri Johor ada beberapa penceramah walaupun terkenal, masuk TV, masuk YouTube. Saya masuk YouTube juga ni nanti. Masuk YouTube, dikenali di seluruh Malaysia. Tetapi tak dibenarkan untuk menyampaikan ceramah di negeri Johor. Ada beberapa orang penceramah memang tak boleh, tak dibenarkan masuk untuk berceramah di negeri Johor. Jadi kita jangan pertikaikan tuan-tuan. Ada sebab kenapa Jabatan Agama Islam tak bagi kebenaran untuk mereka masuk ke negeri Johor. Lagipun ustaz-ustaz kita pun banyak dekat sini, kat Johor. Gunakanlah apa yang ada. Ni tak kadang-kadang kalau nak panggil, ialah orang apa ni terkenal, sekali panggil berapa ribu tuan-tuan. Sekali panggil. Katakanlah dia jauh, makin jauh makin mahal lah. Duit minyak ada lagi, duit tol ada lagi. Kemudian dia tak terus balik, dia tidur dulu satu malam. Habis dia tidur tu siapa nak bayar? Termasuk sekali dalam jumlah yang kita bagi. Dulu pernah tuan-tuan, masjid tempat saya pun memang pernah panggil ceramah-ceramah yang hebat. Ada yang 3,000, ada yang 4,000 bayaran dia. Baik panggil penceramah yang ada dalam negeri Johor ataupun dalam daerah kita sendiri, panggil. Baru berapa tuan-tuan? Itu pun dalam mesyuarat AJK ada orang kata nak bagi 500, ada pula yang bangkang tuan-tuan. Ada. Alah, ustaz duduk sebelah aja bagi 500, 200 cukup lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ni orang yang tak terkenal kan. Tak terkenal,
200 cukup dah, tak payah banyak-banyak. Ni nanti duit ni kita bawa ke jamuan lain, kita tambahkan kambing lagi, kan? Habis kalau panggil penceramah luar yang terkenal 4,000, 5,000 pun sanggup bagi. Sebab itu tuan-tuan, ilmu agama ini kita perlu sampaikan kepada orang ramai. Jadi salah satunya dengan masjid. Sebab itulah masjid ini penting, tuan-tuan. Masjid ini merupakan satu institusi untuk menyebarkan dakwah Islam. Untuk menyebarkan dakwah Islam, sebab itu di masjid-masjid ini ada yang setengah masjid, tuan-tuan, tiap-tiap malam ada kuliah. Ada. Masjid di Batu Pahat. Masjid di Batu Pahat, tuan-tuan, setiap malam ada kuliah. Kecuali Khamis malam Jumaat. Sebab dia buat baca Yasin. Selain daripada itu, setiap malam kuliah. Balik Kasih pun saya tengok banyak jugalah, alhamdulillah. Ada juga. Tapi kadang-kadang setengah masjid 2 minggu sekali pun ada. Ada yang dahsyat lagi sebulan sekali. Sebab itu tuan-tuan, masjid yang ada ini jangan kita sekat. Kalau ada keuangan yang lebih, panggillah penceramah-penceramah, ustaz-ustaz, berikan kuliah. Masjid dah cantik, aircon apa semua nak lagi, duit banyak kan? Jangan simpan. Sebab kadang-kadang setengah masjid ni kadang dapat duit banyak, kadang dia simpan, dia sayang nak guna. Kalau gitu kita buatlah pertandingan duit masjid siapa yang paling banyak, kita buat pertandingan. Gitu simpan dengan duitnya, kan? Kadang-kadang orang ni dia sedekah pada masjid, masuk ke dalam tabung masjid itu, kadang-kadang duit itu dia nak kita gunakan ke arah yang lebih memberikan manfaat. Selain daripada pembangunan, maka kita isilah dengan benda-benda yang lain. Sekurang-kurangnya sedekah yang diberikan itu akan mendatangkan pahala bagi orang tu. Kalau dia simpan je duit dalam tabung tu, macam mana pahala tu nak mengalir, kan? Tuan-tuan, sebab itu pada zaman Nabi SAW, kalau kita tengok sirah Nabi, apabila baginda berhijrah, perkara pertama yang Nabi buat adalah mendirikan masjid. Mendirikan masjid. Jadi masjid adalah tempat kita kuliah ilmu, tempat kita solat berjemaah, tempat kita jumpa dengan kawan-kawan kita. Biasa kita datang, tiba-tiba 1 hari 2 hari tu kita tak datang. Agak-agak tuan-tuan, kawan-kawan kita yang datang, yang selalu datang masjid, yang agak tanya tak? Si tanya, mana si Abu ni? Lama aku tak nampak dia, padahal baru 2 hari, kan? Jadi silaturahim itu bukan sahaja Nabi membina masjid itu untuk solat berjemaah, tetapi Nabi juga menjadikan masjid itu sebagai tempat penyebaran dakwah. Ini yang kita buat sampai ke hari ini. Baik, kita masuk lagi 2 minit lagi. Kemudian tadi kita yang tuan-tuan, yang ketiganya itu, apabila kita dah ada ilmu, kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian dan juga apabila dalam hadis ini juga Nabi menyebutkan, bila aku mati nanti ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedikit demi sedikit. Maka kita yang datang ke kuliah ilmu ini, tuan-tuan, apa ilmu yang kita ada, apa ilmu yang tuan-tuan dapat, ingat, kemudian sampaikan kepada orang lain. Jangan ustaz cakap dia masuk kanan, kemudian dia laju, dia keluar kiri. Langkah aja keluar daripada masjid,
Oh, satu apa tak ingat. Balik rumah, jenis dapat isteri yang rajin bertanya. Agak dia tak percaya lelaki dia pergi masjid agaknya kan. Ada kuliah ilmu, dia pun tanya. Lelaki baru parking motor, baru matikan enjin, baru buka pintu. Bang, tadi kat masjid kuliah apa? Allah. Alah, ustaz ni cakap apa tadi? Baik, jangan jadi orang yang macam tu. Ilmu yang kita dapat itu, kita ingat, kita fahamkan betul-betul. Kemudian dengan ilmu itu kita sampaikan kepada orang lain. Sampaikan di kalangan ahli keluarga kita dulu pun boleh, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu sahaja untuk malam ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini akan memberikan kita manfaat, dan segala apa yang kita lakukan pada malam ini akan diterima, akan dikira sebagai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan ganjaran olehnya. Jadi marilah kita tutup majlis kita ini dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.